Wahabi itu sebenarnya tak wujud di dalam negara kita, bahkan di dalam dunia. Cuma musuh-musuh Islam ni dia nak laga-lagakan kita, dia nak pecahkan golongan yang ajak manusia kembali kepada sunnah ni, dia labelkan sebagai Wahabi. Tuan-tuan, sebelum saya nak akhir, moderator dah tak sabar nak suruh saya berhenti. Tuan-tuan boleh beli kitab ni. Sabar. Durus Samin. Teruskan. Syekh Daud Al-Fatani, Bab Akidah. Yang kedua, kitab Bughayatul Tulab. Di dalam bab fiqh yang menceritakan masalah kunui arwah bid'ah apa semua tu, Syekh Daud Fatani. Kalau Syekh Daud Fatani ada zaman sekarang, confirm dia juga dituduh sebagai Wahabi. Saya nak baca sedikit apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, kerana semua orang masyarakat Nusantara ini, termasuk di dalam negara kita, memang menjadi kitab-kitab Syekh Daud Fatani ini menjadi rojokan mereka. Boleh tak saya sudahi dengan Fadhal mashkura. apa dia pusingan yang kedua ini, nak membaca sedikit tulisan Syekh Daud Fatani di dalam kitabnya Durus Samin tentang akidah salaf. Dia kata seperti kata Malik, kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Kami tahu kata di atas, Allah di atas, tapi kami tak tahu bagaimana hakikat di atas. Seperti kita kata Allah di atas. Ada sebut atas ke ni? Seperti kita kata Allah di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Boleh kata Allah Ta'ala di atas. Bukan mujassimah. Kalau mujassimah, Syekh Daud Fatani ini mujassimah. Okey. Boleh kata Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Dan boleh berkata Allah Ta'ala bermuka, seperti tapi bukan tiada muka yang baharu. Maka hakikatnya ialah mengetahui kehendaknya. Hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan wajib atas kita tangzihkan, kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerupai dengan yang baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan, tapi tak sama. Ada muka, tapi tak sama. Inilah mazhab salaf radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum. Maka inilah tarikah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang hadir ni boleh beli kitab, namanya Durus Samin. Ni ramai yang ustaz, tok guru balik mengajar kitab ini, ceritakan kepada masyarakat tentang akidah salaf tu macam mana. Sebab dikaitkan, bila orang berpegang kepada akidah salaf, ini bukan salafi, salafi. Mereka kata ini salafi. Jadi mungkin lari sikit tajuk daripada soalan moderator tadi. Saya nak kempen balik ni, mengajar kita ni, terang kepada masyarakat apa yang kita pegang, tak lari daripada mazhab yang empat. Dan Wahabi itu sebenarnya tak wujud di dalam negara kita, bahkan di dalam dunia. Cuma musuh-musuh Islam ni dia nak laga-lagakan kita, dia nak pecahkan golongan yang ajak manusia kembali kepada sunnah ni, dia labelkan sebagai Wahabi. Menyebabkan orang takut Wahabi ni macam jin, macam rimau, macam gajah. Jadi takut. Jadi sebenarnya Wahabi itu tidak wujud. Apa yang mereka pegang adalah akidah salaf. Jadi tidak lari daripada pegangan mazhab yang empat. Jadi Imam kembali kepada soalan berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini, bukan sahaja Imam Ahmad bin Hanbal, kesemua al-a'immatul arba'ah ini berusaha bersungguh-sungguh nak mengajak manusia supaya kembali kepada sunnah Nabi SAW. Sebab bila wafat saja Nabi SAW, dah mula daripada kalangan orang Islam itu meninggalkan syariat Islam satu demi satu. Di antaranya apa tuan-tuan? Berlakunya Harbur Riddah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, mula dah orang tak nak bayar zakat. Dalam satu peristiwa sejarah yang sangat masyhur. Dan tersebarnya maklumat-maklumat palsu pada dalam masyarakat. Sebab itu kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari tentang kewafatan Rasulullah SAW, apakah ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah? Sebab Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebut oleh Maulana Zakaria tadi, Maulana Zakaria akan Dahlawi di dalam kitabnya Kanzul Mutawari. Di dalam kitabnya Kanzul Mutawari, tersebarnya maklumat bahawa Rasulullah ada berwasiat, bila aku wafat besok, Sayyidina Ali akan jadi khalifah. Lalu Aisyah kata apa? Dia wafat di atas pangkuan aku. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia? Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la.
Allahumma rafiqul a'la. Itu ucapan yang disebut oleh Rasulullah sebelum dia wafat. Jadi sampai kepada imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya, maklumat palsu ini makin lama makin tersebar. Jadi munculnya imam mazhab ini untuk mengajak manusia kembali kepada pegangan yang asal, khususnya daripada bab akidah. Akidah ni semua imam mazhab ni pegang kepada akidah salaf, walaupun mereka berbeza di sudut furuk kepada fiqh. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.